يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji terpanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita dan juga kesempatan yang Allah Taala berikan kepada kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ni manusia yang dijadikan oleh Allah, yang sangat dhaif, yang sangat hina, yang sentiasa perlukan kepada Allah setiap masa, yang mana ada pada kita ni semuanya pinjaman daripada Allah Ta'ala. Yang ada itu pun semua sekejap sahaja, tidak ada yang kekal. Yang sihat akan sakit, yang sakit akan sihat, yang kaya akan miskin, yang miskin boleh jadi kaya. Itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal, yang kekalnya dalam syurga belaka. Atas dunia ni tidak ada benda yang puas hati. Dunia bukan tempat untuk puas hati. Tak ada benda atas dunia ni semua kita puas hati, tak ada. Walaupun kita kata puas hati, tapi tak puas hati juga sebenarnya. Yang puas hati kita sebenar apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu puas yang sebenar-benar puas. Jadi mudah-mudahan beradanya kita dalam rumah Allah Taala ini dengan penuh adab. Tangan waktu Isya, marilah sama-sama kita mendengar isi kitab untuk dijadikan panduan dan pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan dapat memberi peringatan dan faedah dan juga manfaat dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung muka surat 59. Di bawah sekali itu sebab yang buruk. Sebab su'ul khatimah. Kita ni hidup sekarang ni, kita tak tahu. Orang tu banyak amal, kita tak pasti sama ada dia ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Orang tu tak ada amal pun juga kita tak tahu dia husnul khatimah ke su'ul khatimah. Tak tahu. Nampak macam beramal banyak, cuma kita boleh sangka akan mati dalam keadaan baik. Kalau tengok orang yang tak beramal, kita minta jauh. Doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Sebab itu kerja kita bukan untuk menghukum, kerja kita ialah mendoakan kebaikan kepada orang. Dan bila kita lihat keburukan pada orang, ya Allah berilah taufik hidayah kepada dia. Sekiranya kita sudah jadi orang baik, ya Allah kekalkanlah kebaikan tersebut dalam diri aku dan minta jauh daripada kejahatan. Sebab kita tak tahu. Dalam ramai-ramai kita tengok ni, tak tahu penghujung kita macam mana. Kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, tak tahu. Sebab kita nak tengok zahir, tak boleh. Sebab benda tu semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Cuma tugas kita ialah sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekali ialah ada iman dalam diri kita. Itu penting. Jadi mudah-mudahan tajuk yang kita akan sama-sama dengar ni menjadi peringatan kepada kita semua, insya-Allah. Tajuk dia ialah sebab kematian yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Amin Allahumma amin. Dan diriwayat daripada setengah ulama bahawasanya sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu 4 perkara. Iaitu yang 4 benda ni yang besar, yang biasa berlaku menjadi sebab jadi su'ul khatimah di kalangan manusia. 4 benda ni je. Yang pertama, sebab dia tu boleh jadi su'ul khatimah, yang ni untuk peringatan kita, bukan untuk kita nak menghukum orang. Kita mengaji, kita dengar satu ilmu untuk kita nak berubah, untuk kita nak ubah diri kita, bukan kita nak menghukum seseorang. Bukan untuk nak menghukum. Kalaupun kita nampak seseorang tu memang berlaku pada diri dia, tanda-tanda tu memang tu tanda su'ul khatimah, itu pun masih lagi kita bersangka baik. Kerana kita tak tahu di celah-celah masa mana yang dia ada buat kebaikan. Betul lah, kita sentiasa bersangka baik. Walaupun kita nampak orang tu, dia ni su'ul khatimah ni, tak boleh. Mana yang pertama, antara sebab menjadi su'ul khatimah mati dalam keadaan jahat ni, mana mati dalam keadaan tidak mengucap la ilaha illallah. Orang yang 4 orang ni, makna su'ul khatimah ni, dia mati, dia tak sempat nak menyebut Allah, ataupun tak sempat nak menyebut la ilaha illallah. Ada orang mati tak sebut la ilaha illallah, dia sebut Allah. Tak apa dah. Tak semestinya sebut la ilaha illallah, habis. Ada juga. Dia sebut Allah. Itu pun tanda-tanda baik tu. Jadi 4 benda, 4 perkara yang kita minta Allah Ta'ala minta jauhkan daripada 4 benda ni. Yang pertama, orang yang mati su'ul khatimah ni memudah-mudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan dia. Orang yang buat mudah-mudah sembahyang. Bagaimana bermudah-mudah dengan sembahyang ni? Maknanya dia tidak ambil berat soal syarat dan rukun solat. Syarat solat, rukun solat, waktu solat, perkara membatalkan solat, perkara yang mengesahkan solat, dia tak ambil kira. Dia tahu nak solat saja. Solat dia sah ke, batal ke, awal waktu ke, akhir waktu ke, dia tak kira. Na'udzubillah min zalik. Maka orang tu kalau dia bermain-main dengan solat, bermudah-mudah dengan solat, dibimbangi, takut-takut dia mati dalam su'ul khatimah. Mana kita cek lah diri kita, ada ke kita macam tu? Jangan duk tengok orang lain. Tengok ada ke kita ni, dalam hidup kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sepanjang umur kita ni ada ni. Tak, kita pun minta ampun pada Allah Ta'ala, istighfar pada Allah Ta'ala. Tak, lepas ni kita tak nak dah permudah-mudah semayang. Masuk waktu semayang, kita segera nak bersolat, kita segera nak datang ke rumah Allah Ta'ala. Tak, kita takut su'ul khatimah. Bila sudah dia, apa alamat dia? Itulah alamat dia bukan lagi ahli syurga. Tak tahulah. Kita tahu su'ul khatimah, kita sendiri yang tahu su'ul khatimah. Orang lain tak tahu. Orang yang masuk kita mati, waktu kita meninggal, orang sebelah kiri kanan tak tahu kita ni su'ul khatimah ke husnul khatimah. Tak tahu. Kita yang mati yang tahu kita ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah.
Itu dia. Sebab itu benar-benar itu adalah rahsia kecuali buka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak hikmah-hikmah berlaku pada seseorang yang husnul khatimah. Sekarang ni tak tahu lagi. Kita tahu bila keluar, baik saja keluar roh kita daripada badan, nampaklah kita ni ahli sa'adah ataupun ahli syaqawah. Allah Rabbi. Ni. Neraka wel lah bagi orang sembahyang. Maka orang ni su'ul khatimah, mati dia dalam keadaan berdosa pada Allah Ta'ala. Kalau dia ada iman, ada iman, dia tak semayang, tak jaga semayang, dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Habis dosa-dosa dia, baru masuk dalam syurga. Tapi kita tak nak masuk neraka dulu baru masuk syurga. Sakit. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dapat jaga ibadat solat ni. Solat inilah dipanggil ra'su ibadah. Kepala kepada segala ibadat. Siapa baik solat dia, maka ibadat dia pun baik. Bahkan solat inilah amalan yang mula-mula sekali yang ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kalau ibadat solat, maka ibadat-ibadat lain juga akan jadi bagus. Kalau ibadat solat dia tak bagus, ibadat lain itu tak tahulah. Betul lah, kena jaga-jaga kita, anak isteri kita, jiran-jiran kita, kalau kita boleh nasihat. Sebab ya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang mengambil berat tentang sembahyang. Yang kedua, sebab-sebab mati dalam su'ul khatimah. Minum arak. Ni puak kita ni tak ada lah datang masjid surah ni, tak ada lah minum arak kan. Minum lain tu ada lah. Tapi bukan sebab dia disebut ni. Syarbud dukhan, tak bau syurga. Jadi ibadat dia tu letih saja. Sedangkan bau syurga ni sudah dapat dihidu jarak 500 tahun perjalanan. Itu tanda ahli syurga. 500 tahun. Kita sini tangga masjid dengan tok imam, orang tu pakai perfume kuat macam mana pun tak bau. Orang buat gulai kenduri, kedara kat bawah tu di atas masjid tak bau. Tapi syurga ni kalau kita duduk sini jarak 500 tahun jarak dia, sudah terhidu wangian syurga, masya-Allah. Tapi orang neraka pada bapa wangian. Dan dialah yang akan jadi orang yang mati dalam su'ul khatimah. Yang keempat, menyakiti hati orang Muslim. Menyakiti orang Muslim, sama ada menyakiti pada fizikal, menyakiti pada hati, sama. Orang ni dibimbangi orang yang takut-takut mati dalam su'ul khatimah. Orang tak ada akhlak. Orang yang tak ada akhlak, orang yang tak ada adab, dibimbangi takut mati dalam su'ul khatimah. Akhlak tak ada, lemah lembut, kelakuan kerana ada orang mukmin, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu sifat orang mukmin. Tegas dengan orang kafir, lembut sesama mukmin. Sesama kita ni jangan berkasar. Kerana orang yang berakhlak, orang itu salah satu daripada tanda-tanda orang tu nak mati baik. Dia ada iman, dia perangai baik, amal tak ada, tak banyak, yang wajib-wajib itu adalah. Orang tu berpotensi untuk mati dalam keadaan husnul. Jadi mudah-mudahan kita dapat ingat dengan 4 perkara ni. Hidup kita jangan laksanakan, jangan lakukan 4 benda ni.
4 benda yang boleh menjadi sebab kita su'ul khatimah. Sama-sama lah. Baik, itu secara ringkas lah kita nak cerita. Jadi untuk nak jaga supaya kita ni mati dalam keadaan baik, setengah daripada memberi manfaat agar terpelihara iman kita ni sampai ke mati, macam mana nak buat? Yang tadi tu 4 perkara menyebabkan kita mati dalam su'ul khatimah, mati tak jahat. Mati jahat ni mati Allah. Tak. Bukan jadi mati tu mati kafir, tidak. Mati dalam keadaan dia tu berdosa dengan Allah. Jadi nak jaga macam mana supaya kita ni dapat iman kita, supaya mati dalam husnul khatimah, dan amalan-amalan yang menyebabkan kita terhindar daripada bermudah-mudah dengan sembahyang, terhindar daripada minum arak, terhindar daripada derhaka ibu bapa, terhindar daripada menyakiti orang muslim. Apa dia amalan-amalan? Maka setengah ulama kata, dia kata antara perkara yang bermanfaat bagi terpelihara iman ketika mati, seperti mana disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Abu Abbas bahawa aku bertanyakan, Nabi Khidir lah ni, Nabi Khidir bertanyakan 24,000 Nabi. Nabi ni ramai. Bilangan Nabi setengah ulama bagi tahu seramai 124,000. Tu bilangan Nabi. Nabi Khidir bertanya 24,000. Macam mana dia tanya? Maka dia kata, tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka. Seorang tak boleh nak jawab. Maknanya tak jamin iman ni boleh jadi ke tidak. Sehinggalah aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tanya Nabi-Nabi lain tak boleh nak bagi jawapan sebab tak berani lah kau. Tak jamin aku ni iman ni boleh. Jadi tanya Nabi. Nak kau tanya kita jauh sekali nak jawab boleh. Tapi mujur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada amalan untuk nak kekal iman kita terpelihara. Masya-Allah. Mujurlah boleh jadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain tak berani nak jawab. Tak tahu apa amalan sebab dia orang tak yakin, tak apa nama tak benda tu dalam kuasa Allah Taala. Tapi Nabi Muhammad dia antara nabi yang paling besar kelebihan dia di kalangan para nabi. Jumpa Nabi, aku tanya akan dia. Nabi Khidir tanya Nabi Muhammad. Maka berkata ia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya soalan samalah, apa amalan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kan Jibril. Nanti dulu aku. Maka bertanya ia akan Jibril. Maka Rasulullah pun tanya soalan yang sama kepada Jibril. Jibril ni sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya soalan sama. Maka berkata ia Jibril, hingga aku tanyakan Tuhan Rabbul Izzah. Nanti aku tanya Allah Ta'ala dulu. Malaikat Jibril tu cakap. Maka bertanya ia Jibril. Jibril pergi bertanya pada Allah Ta'ala. Ya Allah, apa amalan yang boleh mengekalkan iman seseorang hamba-Mu kepadamu? Apa dia amalan? Maka firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa jaga harta benda kita. Ni, ayat kursi, jangan tinggal. Jangan Assalamualaikum lopak keluar. Tak mutu balik. Assalamualaikum, sekurang-kurangnya baca ayat kursi. Nak cepat macam mana sekalipun, nak laju macam mana pun, duduk dulu. Baca ayat kursi. Kalau kita rasa dah jamin dah iman kita ni boleh mati molek.
Kalau rasa jamming tak apalah, boleh kauting dengan Allah Ta'ala. La ilaha illa wal malaikatu wal ilmin qaiman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim dina indallahi Islam. Fama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum bi ayatillahi fa innallaha sanul hisab. Ni ayat ni. Ada setengah tu dia ambil sampai azizul hakim je kan. Tapi dia panjang lagi. Kemudian ayat, baca lagi ayat qulillahumma malikal mulki tu'ti. Ni baca juga. Ya, yang ni pun baca juga. Kalau kita biasalah ikut wirid orang tua, Imam Al-Husaysi. Imam Al-Susun wirid ni. Kalau kita buat orang Jawi kita ni. Banyaknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kata. Kemudian qul huwallahu ahad. Setengah tepat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Baca laqad ja'. Nah. Surah Taubah. Lepas kemudian qul a'udzu nas kita orang Jawi kita ni. Nak buat dengan tidak je. Batulah kita tengok orang-orang tua zaman dulu, orang yang jenis beramal ni, dah. Kalaulah ada kisah orang-orang tua bila digali kubur, jumpa kubur yang masih lagi jasad dia utuh, jasad dia kapan molek lagi. Kita tak tahu sebab apalah, wallahu alam lah. Tapi orang dulu buat amal, Masya Allah. Wirid lepas mayang tu panjang. Inilah amalan dia nya. Bukan nak bida'ah kan, asyik-asyik bida'ah ni bida'ah dak. Ini orang panggil pendinding daripada mati su'ul khatimah. Dan Fatihah sekali-sekali nescaya sentosa daripada tinggal, yakni tanggal imannya terjaga. Kalau kita tak boleh nak baca setiap lepas solat, bacalah seperti mana yang disusun oleh ulama kita, maghrib dengan subuh. Itu dia. Masya Allah. Ni pendek je ni. Yang ni lah disusun oleh ulama kita ni. Besar jasa. Habis. Yang ni kita dah ada amalan, insya-Allah. Nak ngadidak je. Kemudian, dan nakal daripada Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu berkata ia. Imam Abu Hanifah ni imam apa nama? Mazhab Hanafi lah ni. Aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidur 99 kali. Mana kita melihat Allah Ta'ala dalam tidur, itu hukumnya harus boleh nak melihat Allah Ta'ala dalam tidur. Adapun secara yaqazah kalau melihat Allah Ta'ala dalam tidur boleh. Itu pun kalau tengok pun nak cerita tak boleh. Bagaimana? Hukum harus. Dia kata 99 kali. Maka aku berkata pada diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sungguhnya aku hendak tanya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amal yang dapat kelepasan makhluk daripada seksa engkau pada hari kiamat. Dia dah mimpi 99 mimpi jumpa Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala lah. Dia sekadar bagi tahu mimpi lah. Kalau tanya pun tak ada jawab juga. Tapi mimpi itu dia kata, kalaulah dia dapat yang ke-100, dia nak tanya. Azza jarud wa jalla sana'uk wa qaddas wa taqaddasat asma'uk. Dengan apa dapat kelepasan hamba engkau pada hari kiamat daripada seksa engkau. Maka firman Allah Ta'ala. Ini macam mana wallah alam lah ni. Ini kijau.
kita nak nak buat bandingan macam kita tak boleh lah, cuma mafhum lah dia kata tu. Barang siapa membaca akan tasbih ini petang. Dan kata Tirmizi, Hakim, dia kata aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah dalam tidur, berkata, ya Rabb, aku takut akan hilang iman. Ini orang-orang arif billah lah ni. Tak, arif billah ni mana orang yang hati dia ni memang dengar Allah Ta'ala. Kita nak bagi tahu orang ramai, aku semalam mimpi Allah Ta'ala. Tak payahlah. Tak, orang tak dengar. Kalau orang dulu duduk bergeluman dengan ilmu, bergeluman dengan ulama, hati mereka ni. Betullah kita beri gelaran orang-orang wali ni arif billah, orang yang kenal dengan Allah hakikatnya dan makrifat dia kepada Allah Ta'ala. Betullah dalam bab hukum mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala ni harus nak lihat Allah Ta'ala, tak boleh. Aku takut hilang iman, maka firman Allah Ta'ala baca olehmu akan sunat fajar dan fardunya. Selepas sembahyang sunat fajar, solat subuh tu lah. Dan juga selepas sembahyang fardu baca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, aku mohon padamu menghidupkan hatiku dengan cahaya makrifat darimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling pengasih dari setiap yang pengasih. Ni baca sunat fajar dan sembahyang subuh selepas solat sunat tu. Ni kalau kita dah ada amalan, tak ada masalah, tak nak beramal yang ni pun. Ada yang biasa diamal oleh ulama-ulama. Dia baca ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali selepas solat sunat subuh. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Lepas 40 kali, ya Hayyu Ya Qayyum ihyil qulub tahya waslih lana a'mal fid dini wa dunya 18 kali. Itu kalau kita duduk di masjid, kalau bila baca sempatlah kita baca juga. Tapi kalau bila tak baca, tak sempatlah kita nak baca. Itu tengok tepat lah. Ada masa tu sempat, ada masa tak. Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum ihyil qulub tahya. Makna dia, ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup yang ada dengan sendiri, ihyil qulub tahya, hidupkanlah hati kami. Waslih lana a'mal, dan perbaikilah amalan kami. Fid dini wa dunya, urusan dunia dan urusan agama dan urusan dunia. 18 kali. Itu amalan awliya illah. Kalau rajin dah. Itu dia. Kemudian pada satu riwayat, kita habis sikit lagi. Barang siapa membaca tak kala jaga daripada tidurnya, bangun tidur, baca subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Kejut daripada tidur waktu sahur. Bunyi jam, bunyi telefon, nenek kan. Subhanak la ilaha illa anta rabbighfirli, tidur semula. Boleh? Bangun istighfar tu pun waktu sahur tu pun besar dah. Rakaat bangun istighfar waktu sahur, itu amalan mukmin. Baca ni istighfar ni, subhanak la ilaha illa anta rabbighfirli, 3 patah je. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau, wahai Tuhan ampunilah aku. Bila baca ni, nescaya keluar ia daripada dosanya seperti keluar ulat daripada jalmunya, seperti ular saling kulit. Baca subhanak la ilaha illa anta rabbighfirli, subhanak la ilaha illa anta rabbighfirli.
Maka diampun dosa kita seperti ular saling kulit. Habis. Masya Allah. Nah, kita dengar ni, teliu tak tahu. Kalau tak ada apa, ada doa amalan ya. Kalau amal kalau lain kita berlaku kan. Ada amalan lain Ustaz, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa la amal je lah, jangan tak amal langsung sudah. Nah, atas kita teliu tak teliu. Nah, tak sedap rasa ikut. Tapi bagi orang yang ada cuma kita nak beramal ni kalau boleh ambil daripada orang yang sudah beramal. Nanti kita ni orang yang sudah beramal dengan tuan kita ni sudah beramal dah dengan benda yang dia cerita tu. Mudah-mudahan habis kat ni. Kita sambung bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wudu. Wallah. Banyak amalan ni. Mana satu nak amal wallahu alam. Banyak amalan. Takut-takut tak amal berlaku rugi. Banyak sangat berat lah kali tinggal. Takut juga.